Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تامن بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Sahabat-sahabat semua, para jemaah Surah An-Nur Banda Putri yang dirahmati Allah, sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan rahmat inayah, maka Allah terus tak pernah putus gunakan kita kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan dengannya Allah terima segala amal dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Dosa kedua ibu ayah, dosa para guru, para alim ulama, para pejuang-pejuang Islam seluruhnya, dosa isteri kita, anak-anak kita, jiran kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semua. Bangkit mahsyar, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, muka surat mana ada tanda? Ya? 30 kan? Bau ustaz kan? Kan? Ya? Bukan. Rasulullah SAW dan olahraga. Kita baru nak start hadis ni, hadis yang ke-6. Kan? Muka surat yang ke-30, Rasulullah SAW dan olahraga. Apa maksud ni? Rasulullah bukan masuk sukansi. Sukansi pun tak ada lagi masa tu. Olimpik ke Sukuma ke belum ada. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud olahraga sini kita dengar hadis ni. Okey? Nabi SAW dalam hadis ni bermain panah. Panah? Panah tuan-tuan. InsyaAllah. An Zaid bin Abdullah Ubaidillah. An Zaid bin Ubaidillah qal sami'tu Maslamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qal marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslamin yantadillun faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiya irmu wa ana ma'a bani fulan qala fa amsaka ahadul fariqaini bi aidihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lakum la tarmuna qalu kaifa narmi wa anta ma'hum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irmu wa ana ma'akum kullikum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Baik, ada banyak pengajaran dalam hadis ni. Insya-Allah kita dengar tuan-tuan dan kita baca syarah daripada almarhum Fadilatul Syekh tuan kitab kita. Baik, daripada Zaid bin Abu Ubaidillah ia berkata, saya mendengar sini line Selcom tak apa okey ah? Okey. Kenapa nak buat live tak boleh? Ya? Okey. Pelik. Tak okey. Putus-putus. Tutup je lah. Senang. Sakit jiwa orang yang tengok. Handphone baru. Dia suruh beli handphone baru. Ayo.
Selepas PKP, inilah kuliah yang pertama. Yang berdepan. Ini analah. Okay, kita baca. Dari Zaid bin Abu Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Maslamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui sekelompok orang dari suku Bani Aslam yang sedang bermain panah. Bani Aslam ni jiran pada Bani Ghifar, Abu Zar Al-Ghifari. Anda pernah cerita, Abu Zar ni dia mengislamkan Bani Aslam ni sekampung, tuan-tuan. Kampung dia satu, kampung Bani Ghifar dia islamkan, kampung sebelah pun dia islamkan. Dua kampung masuk Islam di tangan Abu Zar Al-Ghifari. Kita bukan dua kampung nak pergi masuk Islam, anak pun nak suruh lekat solat payah. Tu yang dah Islam, betul ke tak betul? Payah kan? Nak suruh lekat tutup aurat pun payah. Nak suruh lekat mengaji tiap-tiap hari baca Quran pun payah. Kan? Ini tuan-tuan. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bagi masuk Islam dua kampung. Macam tuan-tuan mengislamkan Bandar Puteri, Bandar Putra. Dua taman ni tuan-tuan islamkan. Tuan-tuan. Gitulah. Tuan-tuan, kalau kita tengok kan, kenapa generasi dulu hebat perjuangan dia, pengorbanan dia. Dan kenapa kerja buat mereka Allah makbulkan, Allah jadikan kesan yang baik peninggalan dia. Nombor satu tuan, mereka benar-benar ikhlas buat kerana Allah. Benar-benar ikhlas buat kerana Allah. Ini kita kena faham elok-elok tuan. Baik yang berceramah, yang dijemput, ahli jawatan kuasa masjid surau, jemaah, qaryah, semua kena ikhlas buat kerja agama. Boleh faham Anda Allah Subhanahu wa taala. Macam tu ustaz, jangan ambil duit Kalau macam tu tuan-tuan pergi kerja tak ambil gaji. Pasal itu bukan kayu ukur ikhlas. Boleh faham tak? Ikhlas ni tuan-tuan kita buat betul dengan kehendak Allah dan tidak ada niat sampingan. Itu maksud dia ikhlas. Tak ada niat sampingan. Boleh faham tak? Datang kuliah nak dapat sanjungan. Datang kuliah buat live nak bagi viral biar masyhur. Boleh faham? Bukan tak boleh buat live. Faham tak faham? Boleh buat live. Dengan tujuan ilmu ni boleh sebar luas. Bukan niat kemasyhuran, lain. Faham tak faham? Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah sebab tu kesan mereka hebat. Anak tak pertikai siapa buat live ke siapa buat kuliah, terpulanglah masing-masing. Cuma ni peringatan. Boleh? Ini tazkirah. Anda Allah Subhanahu saling ingat mengingatkan. Gitulah. Insya-Allah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bani Aslam tadi, bermainlah dengan panah memanah, hai Bani Ismail, yakni keturunan Nabi Ismail lah belakang-belakang ni. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam generasi yang keberapa tuan-tuan dengan Nabi Ismail? Siapa ingat? Tiap tahun sambut ni Maulid Rasul ni. Generasi keberapa agak-agak? Dia sampai pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan, tu generasi ke-20. Maknanya Nabi SAW sampai ke Adnan 20. Bin. Oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Kinanah bin Mudrikah bin Khazimah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai situ sahih Nabi kata. Naik Adnan, naik 4 generasi jumpa Nabi Ismail, jumpa Nabi Ibrahim, dan aku adalah keturunan Ismail bin Ibrahim, Nabi sebut. Boleh ya? Sebab tu dalam konteks ni Nabi kata, wahai anak-anak Nabi Ismail. Itu maksud Nabi tu. Bermain panahlah kamu. Tuan-tuan, nanti kita fokus kenapa Nabi SAW suruh main panah. Dalam konteks yang lebih umum, Nabi suruh kita bersukan. Dan sukan pula, kenapa panah yang Nabi pilih? Ada lagi sukan-sukan lain. Apa lagi yang Nabi sebut? Dalam hadis lain, apa dia? Berkuda. Betul? Berkuda. Lagi? Lastik? tak dengar man? Gusti? Tak dengar? Bergusti. Lagi? Berenang. Itu antaranya, tuan. Berenang ni, tuan-tuan, dia antara sukan yang terbaik. Semua anggota bergerak. Tak bergerak, lemah. Bahkan barat hari ni, rawatan strok yang terbaik dia baling dalam kolam. Yang strok tu baling dalam kolam. Kalau tak gerak kaki tangan, tenggelam, tuan-tuan. Boleh faham tak? Dia akan paksa menggerakkan anggota badan. Kalau tidak, duduk atas katil, duduk atas wheelchair jadi malas kan? Dia campak dalam kolam. Tapi dia ready, ada standby. Rasa betul-betul nak tenggelam, dia tolong lah. Campak. Kena bergerak kaki tangan. Boleh faham itu tanda motor subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca dulu. Baca lagi. Bani Ismail tadi. Sebab ayahmu semua itu adalah ahli memanah. Maksud ayahmu ni, kata Nabi, siapa dia? Keturunan atas-atas. Tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini Imam Syafi'i Tok guru kita lah. Kan? Imam Syafi'i ni 10 dia panah 10 tepat. Hebat Imam Syafi'i dalam bab ni. Kalau baca kisah hidup Imam Syafi'i rahimahullah, 10 panah 10. Zaman tu tak ada skansi, tuan-tuan. Kalau tidak, tiap tahun nak pengat mah. Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham Imam Syafi'i panah 10 tepat. 10 tu kena sasaran. Dan kalau tuan-tuan baca 4 riwayat Imam Mazhab, kalau kita ikut rank, kita ikut seniority, Imam Hanafi, Imam Malik, Hanafi Abu Hanifatun Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. 4 orang ulama ni dikatakan yang paling brilian kepala otak Imam Syafi'i. Dia boleh menguasai bahasa Arab pekan, bahasa Arab kampung. Dan dia mahir syair Quraisy, syair Arab, Imam Syafi'i. Boleh faham So tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh link apa yang anda sebut ni, dia mahir bahasa, dia antara yang bijak, dia pemanah yang tepat. Kenapa Nabi SAW sebut dalam hadis ni bermain panah? Tuan-tuan, panah ni satu sukan yang melatih minda dengan mata fokus. Boleh faham tak? Fokus. Tengok pada satu titik saja. Kalau akal kamu boleh aim begitu, boleh fokus begitu, insya-Allah kepala otak boleh jadi bijak. Boleh fokus pada satu-satu benda yang kita buat, kita akan jadi berjaya. Dan kuda, kenapa kuda pula? Berkuda. Tuan-tuan, Arab ni tuan-tuan, kalau kita baca kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, subhanallahil azim. Hebat tuan-tuan. Boleh naik kuda pegang sebelah tangan. Sebelah tangan pedang. Faham tak? Bukan naik kuda macam lompat pagar sukan Olimpik.
Yang tu memang dah train. Ini perang. Faham tak faham? Perang. Musuh kiri kanan depan belakang. Boleh handle kuda, boleh tengok musuh, boleh pancung musuh, boleh mengelak panahan musuh, boleh mengelak pedang musuh. Antara orang yang hebat zaman Nabi SAW, Zubair Al-Awwam. Ni panglima berkuda daripada perang Badar lagi. Miqdad ibnu Amir radhiyallahu anhu. Ini dua orang panglima kuda dalam perang Badar. Kuda dua ekor ni dalam perang Badar. Oh, ini hebat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, seluruh, boleh kata seluruh pakar-pakar kuda lah menyifatkan bangsa Arab bangsa yang paling tangkas bermain kuda dan senjata. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala hebat. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca lagi. Salah satu dari dua kelompok yang tadinya bermain panah-panah, lalu bermain panah-panah itu lalu menahan tangan mereka, yakni berhenti memanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya berhenti berpanah-panah. Orang-orang yang berhenti bermain panahan itu sama berkata, bagaimana kita akan meneruskan berpanah-panahan sedangkan anda menyertai mereka, yakni kawan-kawannya yang menjadi lawan bermain. Nabi kita bermain panah lawan semua, wahai keturunan Nabi Ismail. Jadi pihak lawan ni kata, Rasulullah, macam mana kami nak main? Kamu duduk belah sana, tak tergamak kami. Boleh faham tak? Mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tengok macam mana perangai Nabi, akhlak Nabi ni. Kita tengok nanti. Subhanallahil azim. Sedangkan anda menyertai belah sana lawan kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah hujung hadis ni tuan-tuan. Irmu wa ana ma'akum kullikum. Nabi kata, okey, bermain panah lah. Aku bersama dengan kamu, aku bersama dengan semua kamu sekali. Apa maksud Nabi SAW, tuan-tuan? Kalau duduk belah ni tak tergamak nak panah. Duduk belah ni tak tergamak nak panah, pasal Nabi ada. Nabi kata, okey, aku join suara. Dua-dua belah ni aku berpihak. Maknanya apa, tuan-tuan? Nabi ra'i sangat-sangat sahabat. Boleh tak? Nabi ra'i sangat-sangat sahabat. Nabi cukup jaga hubungan. Nabi cukup jaga hubungan. Nabi ni, tuan-tuan, kalau boleh tak ada mana-mana pihak kecil hati. Itu cara Nabi. Tak ada mana-mana pihak terguris berasa hati. Itu cara Nabi. Sedaya mungkin. Innallaha rafiqun yuhibbur rafqa. Yu'ti ala rafqi ma la yu'ti ala unfi. Atau kama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis ni? Nabi kata, Allah ni, sifat Allah, antara salah satu sifat Allah, maha lemah lembut. Allah ni maha lemah lembut. Kan? Dan Allah suka pada hamba yang ada sifat lemah lembut. Ni FB ya, live FB ya. Nanti tag Ahmad Nazri Muhammad Nabi. Boleh? Allah ni sifat dia maha lemah lembut dan suka pada hamba yang ada sifat lemah lembut. Dan Allah akan jadikan apa yang hamba ni nak atas dasar lemah lembut. Hamba ni lemah lembut, Allah akan tunaikan hajat dia. Dalam hadis lain, Nabi kata lemah lembut ni mencantikkan keadaan. Lemah lembut ni mengindahkan suasana. Bila hilang lemah lembut, keindahan akan hilang, Nabi kata. Faham tak? Hilang sifat lemah lembut, keindahan rumah tangga hilang. Keindahan bersahabat hilang. Keindahan AJK surau hilang. Contoh, boleh faham tak? Lemah lembut, Nabi kata. So dalam konteks hadis ni, sahabat-sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kau ni minta kamu duduk belah aku, Rasulullah, kau ni minta kamu duduk belah aku, Nabi jawab, aku duduk dua-dua. Masya-Allah. Nampak tak nampak? Dan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah yang masyhur, asbabun nuzul surah Fusilat, kalau kita baca, Utbah bin Abi Rabi'ah,
Tak masuk Islam, musuh sampai ke mati. Jangan nak sambunglah radhiyallahu anhu. Bukan. Dia bukan sahabat. Dia musibah. Utbah bin Abi Rabi'ah radhiyallahu Ana pula tersasul. Utbah bin Abi Rabi'ah. Kan? Utbah bin Abi Rabi'ah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh sampai ke mati. Musuh sampai ke mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia minta kawan-kawan dia. Nabi ada dalam Masjidil Haram maksud. Nabi duduk dalam Masjidil Haram. Dia tanya geng-geng dia. Apa pendapat kamu aku nak jumpa Muhammad sekejap? Aku nak jumpa Muhammad, dia kata. Aku nak offer dia. Nak offer dia sekian. Geng dia kata, pergi lah. Geng dia tak cakap Penang lagu tu lah. Dia pergi. Dia kata, Muhammad, kamu kenalkan aku kan? Aku ni pakcik kamu. Dia bahasakan diri dia pakcik pada Nabi SAW. Ialah satu family Quraisy belakang. Bila dia bahasakan diri dia pakcik dengan tujuan Nabi akan hormat dia. Itu tujuan dia. Boleh faham tak? Kalaulah kamu rasa nak jadi raja, kami akan angkat kamu jadi raja. Kalau rasa nak jadi pemimpin, kami lantik keputusan, mesti kami ikut apa yang kamu putuskan. Kalau kamu rasa nak harta, kami kumpul harta yang paling banyak bagi kat kamu. Kalau rasa nak perempuan cantik, kami susun, pilihlah mana-mana. Atau kamu sakit, kami kumpul mana tabib, mana doktor terbaik, kami bayar semua untuk rawat kamu. Ini dia kata. Nabi pun kata dah habis dah bercakap. Nabi tak potong cakap dia, tuan-tuan. Tuan-tuan bukalah mana-mana kitab sirah. Dalam kes ni Nabi tak potong cakap dia. Ini akhlak Nabi. Nabi tunggu dia habis bercakap, siap Nabi tanya, dah habis? Boleh aku bercakap pula? Maka Allah pun turunkan surah Fusilat. Nabi baca ayat 1 sampai ayat 14. Habis Nabi baca, dia balik. Dalam kitab menyebut dia tutup mulut Nabi, tuan-tuan. Muhammad cukup. Dia balik muka pucat, ya Allah Tuhan. Tadi datang muka garang, ni balik muka pucat. Baik tuan-tuan, nak sebutnya pengajaran yang kisah Nabi dengar dia bercakap walaupun musuh. Itu maksud dia. Boleh? Yang bercakap ni musuh. Utbah bin Abi Rabi'ah ni musuh. Dia geng Abu Jahal dan tak Islam sampai ke mati. Dan dia mati dalam perang Badar. Tapi dia datang, Nabi layan. Dan Nabi tak potong, Nabi ra'i dia. Musuh pun Nabi ra'i. Faham ke tak? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musuh pun Nabi ra'i. Boleh kita lagu tu, tuan-tuan? Payah kan? Payah. Kenapa Nabi layan dia? Tujuan Nabi satu, nak bagi dia dengar ayat Allah. Maknanya apa, tuan-tuan? Malam ni kita simpan dalam minda, dalam jiwa kita. Kalau tujuan dakwah lebih tinggi daripada tujuan lain, tuan-tuan, kita akan istiqamah. Kita akan istiqamah buat kerja agama. Kalau kerja dakwah, kita letak nombor 1. Bukan duit ringgit nombor 1. Bukan pujian nombor 1. Bukan orang ramai tak ramai nombor 1. Tak. Letak dakwah nombor 1. Taklah mana pun kita akan buat kerja ni. Nabi letak dakwah nombor 1. Walaupun tahu yang nak dengar ni musuh. Boleh? Tapi Nabi tetap sampaikan risalah agama. InsyaAllah. Boleh? 8 minit lagi. Kan? Kita diberi taklimat supaya jangan lebih waktu isyak. Betul kan? Isyak je berhenti kan?
Alhamdulillah, tak apa, tak ada masalah. Kita follow. So, syarah hadis yang ke-6. Nak sebutnya Nabi ni lemah lembut. Walaupun dengan musuh, Nabi tetap berlemah lembut. Itu maksud dia. Nabi layan. Dalam hadis ini, jelas sekali adanya pengarahan dari Rasulullah SAW yang isinya ialah mengajak serta menghimbau agar umatnya gemar main panah. Secara spesifik hadis ni Nabi sebut bab panah. Ya, panah. Tak ada masalah. Sebab tu kita tengok banyak masjid surau ada kelab memanah. Kan, banyak ada kelab memanah. Dan Anas sendiri pun hari tu Anas balik Kelantan, sahabat Anas ni dia buat di rumah. Kan dia buatlah mana-mana, tapi bila tak ada, dia dah halaman rumah dia agak luas, Anas pun mainlah. 4 Anas panah, alhamdulillah 4 ke tanah. Tak biasa mana tuan-tuan. 4 Anas tembak, 4 ke tanah. Satu pun tak sampai dekat bot tu, dekat target. Jangan kata kena line hak tepi sekali. Hak putih, hak tak ada line tu pun tak kena, jatuh ke tanah. Waktu sahabat tu ajar, Ustaz gini, kan. Allahu Akbar. Kan kita tak biasa memanah. Baling buah mangga biasalah. Kan, panah tak biasa. Baling buah mangga insya-Allah kena. Kan, kalau tak kena buah, kena dahan. Boleh insya-Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kan? Al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'if. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat baik tubuh badan. Sini tuan kita syarah terus. Pertama, kuat fizikal badan. Ya. Kan? Bukan macam driver taksi masa-masa manis tu. Saya pun kuat makan, dia kata yang tu tak aci. Kuat makan ni penyakit pun kuat lah. Kan? Kan? Ini kuat di sudut tubuh badan. Badan dia masa, contoh. Kuat stamina dia, contoh. Itu Allah lebih suka daripada orang Islam yang lemah. Kan? Asal tak kepala je lelak. Contoh. Boleh faham bawa kereta lelak, tengok TV lelak, dengar kuliah lelak. Lagi apa lagi? Dengar khutbah tadi pun lelak. Khutbah tadi tajuk apa? Yang tak lelak, yang lelak. Contoh, kan? Kuliah tadi tajuk wala taqrabuz zina, jauh zina, anak luar nikah dan sebagainya, kan? Allahu akbar walillahil hamd. Ratus ribu tuan-tuan. Okey. Kuat tubuh badan fizikal. Kan? Nak berjihad kena kuat. Nak bangun malam kena orang sihat. Betul tak betul? Nak puasa sunat kena orang sihat. Sakit nak puasa apa? Kena telan ubat. Mana amal pun jadi kurang. Betul tak betul? Amal jadi kurang. Ni nak jumpa tarawih. Yang kata 20, 8 rakaat pun gaut. Kan? Kalau 8 rakaat gaut, 20 go out. Balik terus tuan-tuan. Boleh insya-Allah. Baik tubuh, ekonomi dan lain-lain dia. Kuat nombor 1 sini kan, di samping kuat batang tubuh, kita kena kuat ukhuwah, kena kuat. Ukhuwah kuat ni nak mari ke mana? Kena saling meraihkan. Jangan duk condemn. Putus hubungan. Retak ukhuwah, habis, hilang kekuatan Islam. Tak ada. Walaupun nampak solat duduk satu saf, keluar hati tidak bersatu. Faham tak ni? Solat nampak sekali cantik, Tok Imam tak rukuk dia. Tok Imam rukuk semua setuju, tak bangkang langsung Tok Imam. Betul tak betul? Tak ada orang bangkang. Imam rukuk, "Mam, nanti dulu." Rukuk cepat sangat, tak ada bangkang. Imam sujud semua ikut, tak ada yang bangkang. Betul? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah 3 minit 34, ingat 2 minit.
Boleh nak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana berhentilah baca ayat di bawah ni, hadis di bawah ni jadi panjang, jadi takut terlajak. Insya-Allah tuan-tuan ada rezeki kita sambung pula Ramadan nanti. Kita harapkan kita tuan-tuan Fadil almarhum Ustaz Dr. Syafuddin Muhaimin kuliah sini tak? Tak kuliah sini ya? Tak kuliah. Tapi semua tahu kan? Tahu kan? Allah, dia antara ana sifatkan guru ana lah. Pasal ana ada kalau bukan masalah. Kalau jemaah anak murid tanya ana soalan-soalan hak ana tak boleh jawab, dia antara rujukan utama ana. Rujukan utama ana. Lama lah ana baik ini rapat ni lama lah. Cuma PKP ni jarang jumpa. Jarang jumpa. Tapi ana ada jumpa dia agak kerap juga mutakhir ni dalam satu program, ana terlibat satu bisnes dengan dia. Dan sepatutnya besok berprogram juga dengan dia almarhum ni. Tapi tak sempat. Kan memang ana sangat kira sedih lah. Satu kehilangan yang besar bukan bagi ana, bagi kita semua, khususnya Lembah Kelang. Lembah Kelang. Tuan-tuan, ana sebut antara kehebatan dia. Dia satu orang manusia yang setakat ana tahu, kalau dia sihat elok, tak ada kenapa, Isnin Khamis dia takkan miss berpuasa. Tak pernah miss, setakat yang ana tahu tak pernah miss. Satu. Yang tu ramai orang boleh buat betul? Ramai orang boleh buat. Yang ni jarang orang boleh buat. Dia akan pastikan 5 kali solat fardu, dia tidak akan solat seorang-seorang. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat. Ini hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya-Allah antara orang yang pakar fiqh 4 mazhab yang ada di tanah air kita, Allah dah ambil. Allahu akbar. Satu kehilangan yang besar tuan-tuan. Satu kehilangan yang besar. Pakar fiqh 4 mazhab. Cumanya dia tidak harum sangat nama dia ni pasal dia Indonesia. Itu saja. Boleh faham Kalau dia rakyat kita faham tak faham maksud ana? Tapi tak ada masalah, radio Shah Alam dia masuk kan? Radio Shah Alam dia masuk. Diundang selalu radio Shah Alam, radio Selangor lah. Dia memang hebatlah 4 mazhab tuan-tuan. Dan ana pegang lagi satu kitab yang kami tadah dengan dia, Manhaj Akidah Imam Syafi'i. Itu yang mana mengaji direct dengan dia. Allahu akbar. Allah lebih menyayangi dia. Tidak ada tanda sebarang sakit. Cuma biasalah bila mengejuk itu doktor kata jantung lah kan. Takkan migraine, betul tak? Jantung. 1:30 pagi, 2 malam lepas lebih kurang insya-Allah. Solat jenazah dia hampir 300 orang rasanya. Lebih kurang lah. Mudah-mudahan Allah rahmati almarhum guru kita semua Fadil Ustaz Dr. Syafuddin Muhaimin, dan Allah tempatkan bersama para siddiqin, dan Allah berkati ilmu yang ditinggalkan pada semua yang sempat mengaji, dengar kuliah, tengok live dia di seluruh Lembah Kelang ni lah khususnya, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma arina haqqan haqqan tiba'ah wa arina batilan batilan rusna tinabah. Allahumma asina qibatana fi umuri kulliha wa ajina min khizyi dunya al adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Dan terakhir anda nak seru pada diri anda dan semua yang dengar yang live, kalau boleh target Ramadan tahun ni tuan-tuan, tiap-tiap malam kita bangun qiyam. Boleh nah? Insya-Allah.
Kalau boleh Ramadan tahun ni target tiap-tiap malam kita bangun qiyamul lail. Tidak di surau pun di rumah, kejut ahli keluarga insya-Allah. Sahur kita awalkan setengah jam dan 2 rakaat, 3 rakaat. Boleh faham tak? Bermunajat, makan sahur, datang subuh. Boleh? Mudah-mudahan Allah permudahkan. Amin.